Bersedikit kalau izinkan saya Cik Khairul. Cik Khairul telah kehilangan arwah isteri almarhumah Marlina dan meninggalkan bersama 3 orang anak. Baik, adakah pada waktu itu Cik Khairul tersangka, bersedia, dan setelah pemergiannya apa yang Cik Khairul rasa? Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya tak sangka. Okey. Waktu saya pack baju, saya kata waktu dia sakit, saya pack baju, cakap, Yang, let's go, I bring you to hospital. You tak nak pergi pun, I akan bawa you, I akan angkat you, akan bawa you juga. Sebab 2 hari sebelum tu dia menolak sangat-sangat tak nak pergi hospital. Jadi saya isikan baju, kata paling-paling 2 malam lah kat hospital. Okay. Kan, isi baju semua, bawa pergi hospital dan itu merupakan destinasi terakhir. So, of course, kalau saya sangka ke tidak, saya bersedia ke tidak, demi Allah saya tak bersedia langsung, saya tak sangka langsung. Yang itu adalah detik-detik terakhir saya dengan arwah isteri. Dan sangat memerikan, bila kita tak bersedia, bila kita selalu plan, kita nak hidup lama kan? Dengan pasangan kita ada plan, nanti kita dah tua, anak-anak dah besar, kita nak jalan situ, kita nak buat itu, kita nak pergi masjid sama-sama, kita nak naik motor duduk kat belakang. This benda yang kita semua rancang. Saya rasa semua pasangan sama, okay? Kita merancang untuk hari-hari tua kita. Dan bila dia dibawa di hospital, masuk ICU semua, dan saya masih waktu tu masih orang kata bersangka baik. Kita yakin. Oh tak apa ni, masuk nanti mau dengan segala alat-alat canggih yang ada di hospital semua tu, saya masih dengan berasa yang insya-Allah akan okey. Tapi bila semua doktor datang kan, cakap pun dengan tunduk, saya I get the signal yang diberi oleh doktor pakar kepada saya tu, maknanya ini adalah momen terakhir yang saya ada dengan dia. Dan bila doktor cakap, katalah inilah masa yang sesuai untuk panggil semua ahli keluarga. Dan waktu tu saya realise, waktu tu saya rasa saya masih nak fight lagi lah. Saya masih nak fight. Doktor tak ada lagi ke itu, ini dan sebagainya. Tapi bila semua pakar, dan ada 3-4 pakar yang datang dah bagi maklumat yang sama kepada saya. Dan saya kata untuk saya dapat lalui semua benda ni, saya kata benda yang paling penting saya buat adalah saya kena redha. Kalau selagi saya tak redha, saya akan question kenapa Allah nak ambil orang saya. Anak-anak kecil lagi ni, anak saya waktu tu 7 bulan lebih. Macam mana saya nak hadap semua benda ni? Jadi saya kata kalau saya tak redha, saya akan terus bersangka dengan Allah. Saya akan terus bertanya-tanya dengan Allah, kenapa buat kepada saya macam ni? Kenapa buat saya macam ni? Jadi saya rasa satu malam tu dalam pukul 4 pagi doktor telefon, doktor bagi saya duduk di situ dekat ICU tu. Dia cakap tak apalah, take your time, duduk. Saya duduk, saya dah bercakap dengan dia, saya dah meluah segala rasa, saya minta maaf, saya minta apa benda semua. And then waktu subuh saya pergi, selepas solat saya pergi bawah pokok, saya menangis puas-puas, saya cakap saya redha. Saya kata redha, ini yang katalah ada detik-detik terakhir untuk saya. Dan saya cakap, ya Allah, saya redha, ambillah. Dan kemudian pagi tu pun saya pergi jumpa dia, cakap saya redha. Okay, insya-Allah saya jaga anak-anak macam mana yang kita rancang, apa-apa yang dia rancang, kita rancang macam-macam kan. Untuk anak-anak ni daripada sekolah dia macam mana, apa benda semua, makan pakai semua kita rancang. Dan kita insya-Allah saya akan ambil tanggungjawab, saya akan jalankan satu persatu, dan saya akan besarkan anak-anak dengan tangan saya seperti yang dia nak. Jadi lepas saya minta maaf, saya cakap saya redha, saya ingat saya cakap saya redha, pergilah. Dan dia pun pergi. Jadi bersedia memang, saya rasa semua orang tak bersedia, dan tapi masa tu akan sampai. Macam mana pun kita semua akan rasa perasaan tu. Saya sikit nak tambah respon sikit. Silakan. Saya tertarik dengan Cik Khairul ni, Farin dan Fatin. Ni untuk semua yang menonton di luar sana, sebagai nasihat untuk diri saya dan untuk kalian semua. Bila mana kita amat menyayangi seseorang insan untuk dilepaskan, pada ketika itu kita perlu mendidik hati kita untuk menerima keadaan bahawa yang manakah yang terbaik untuk si dia. Sama ada, bukan untuk kita yang hidup. Betul. Tetapi untuk dia. Seandainya Tuhan itu membukakan hijab ataupun gambaran bahawa kehidupan di sisi Tuhan itu lebih indah, lebih menyenangkan dan lebih mendamaikan, maka lepaskanlah dengan hati yang redha. Ingat lepaskan dengan hati yang redha, kerana di situ adalah kebahagiaan untuknya.
berbanding dengan kehidupan di sisi manusia yang mungkin dia akan menambah ataupun diselubungi dengan perasaan gembira, suka, duka dan sebagainya. Maka bab kata perkongsian sahabat kita tadi, saya tertarik bila dia kata dia redha untuk cari ketenangan dan sebagainya, memang benar. Untuk yang berada di luar sana, tolong untuk didik diri supaya bab kata Encik Khairul tadi, jangan mempersalahkan Tuhan dalam sesuatu takdir yang Tuhan takdirkan, sesuatu yang kita tidak sukai. Tetapi sedarilah, kita merancang, Tuhan juga merancang. Tetapi setiap kali perancangan Tuhan itu pasti ada hikmah dan juga pengajaran. Allah merancang, kita merancang. Perancangan Tuhan itu adalah yang terbaik untuk setiap insan. Maka berbaik sangka. Kalau diizinkan saya, Cik Khairul, mungkin saya boleh kongsikan sedikitlah bersama dengan para penonton, mungkin antara ucapan terakhir Cik Khairul lah. Seperti mana yang dikongsikan juga, Cik Khairul mengucapkan kepada arwah isteri, maafkan I kerana semasa hidup I jarang cakap yang I sayang dan rindu you. I mengharapkan you faham melalui perbuatan sahaja sememangnya tak memadai. Sepatutnya I lebih banyak luahkan perasaan kasih dan sayang I pada you melalui ucapan dan kata-kata. Tetapi tidak, I simpan semua hanya sesekali bila terasa. Tapi sekurang-kurangnya di penghujung sempat juga mengucapkan kepada arwah Cik Khairul. Jadi itulah antara ucapannya. Sempat, tapi saya rasa macam itulah, macam apa Syuib yang cakap, jika ada benda-benda yang you rasa menyesal, itu adalah antara benda-benda yang saya rasa menyesal. Walaupun saya rasa saya being a good husband, saya menjadi seorang saya cuba sebaik mungkin menjadi seorang suami yang baik, tapi saya rasa mungkin saya baik itu terhadap dia sebagai isteri, terhadap anak-anak semua, tapi saya tak cukup. Saya tak cukup macam tadilah. Kita sebagai lelaki ni kita nak luah tu. Betul. Nak luah cakap ya I love you. Sebenarnya boleh. Tetapi saya tak tahu, mungkin kita punya ego ke, kita punya apa benda yang ada pada kita, jadi kita jarang meluah. Kadang kita tunjuk, bagi saya rasa macam waktu dia masih hidup, saya dengan bantu kerja rumah tu, itulah cara kita menunjukkan saya hargai dia, saya sayang dia. Saya masak untuk dia, saya tolong itu. Tapi sebenarnya kadang saya realize wanita ni kadang dia nak dengar perkataan tu kan. Jadi saya rasa itu antara benda yang saya tak buat, dan saya rasa orang lain tolong lakukan, tolong hargai sebelum tiada. Adakah disebabkan itu juga sebenarnya Cik Khairul, kita dah ada satu sedikit penyesalan kan, begitu akrabnya selepas itu dengan anak-anak. Kalau kita tahu nak bangkit semula lepas dah ditinggalkan orang kata kekuatan kita kan, isteri kita, tapi untuk kita nak menjaga 3 orang anak lelaki sendirian, adakah itu disebabkan kekuatan, disebabkan kesalahan ataupun penyesalan sebelum ni? Ya, Fatin, benar. Saya rasa saya nak tebus. Saya nak tebus apa saja yang tak cukup. Sepanjang saya kenal arwah isteri 20 tahun, kami kahwin waktu lepas dia meninggal tu kita kahwin 14 tahun, 15 tahun. 14 tahun kahwin. Oh, lelaki dia lembab sikit bab. Dah mengingat. Kadang-kadang anniversary pun lupa. Kan. Jadi saya rasa lepas dia tak ada tu, saya rasa dengan apa yang saya sesalkan, dengan apa yang saya rasa tak cukup, saya rasa saya perlu tebus. Saya tak perlu tebus dah dekat dia. Jadi dekat anak-anak dia ada. Anak-anak dia saya rasa saya akan buat sebaik mungkin, saya jaga sebaik mungkin dengan tangan saya sendiri, sebab seperti yang dia nak. Dia kata anak-anak besarkan dengan tangan sendiri, dan bagilah pelajaran yang terbaik, sekolah yang terbaik yang kita dah rancang itu ini dan sebagainya tu. Jadi saya insya-Allah minggu depan genap 4 tahun. Jadi pergi genap 4 tahun juga saya bersendirian membesarkan anak-anak. Jadi saya rasa satu demi satu apa sahaja yang kami plan tu saya tunaikan. Saya sudah tunaikan. Sudah tunaikan dah. Okey. Saya sudah tunaikan. Baik.